Hari ini pelbagai animasi di YouTube yang bahaya dan tidak sesuai untuk kanak-kanak dan mendatangkan kesan yang buruk kepada anak-anak kita, sebagaimana yang viral baru-baru ini. Hari ini saya nak share 6 animasi jangan bagi anak-anak kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kesihatan yang berpanjangan dan dipermudahkan dalam segala urusan. Hari ini pelbagai animasi yang dipaparkan di YouTube dan sangat mudah untuk anak-anak kita tonton sebab semuanya di hujung jari, dan ibu ayah pun bagi anak supaya tidak menangis maka akan disuap dengan kartun yang terdapat di YouTube. Sudahnya anak-anak bebas untuk memilih animasi apa yang mereka mahukan, dari animasi lagu, joget, games, sehinggalah animasi yang kejam. Maka jangan bagi anak-anak kita tengok animasi ini. Yang pertama ialah Three Friends. Awalnya nampak semua comel dan anak-anak kita pun akan mengatakan hal yang sama. Lebih-lebih lagi kalau budak di bawah 3 tahun memang tidak tahu kerana mereka hanyalah menonton. Tetapi di sebalik perkara yang dikatakan comel itu, mereka masukkan adegan-adegan yang kejam dan juga yang tidak sepatutnya. Diperlihatkan muka animasi itu terbelah, diperlihatkan kepada animasi itu hancur, dipotong mata, dan anak-anak diajar pula untuk mencuba minum cecair yang berwarna merah. Kanak-kanak yang di awal usia masih lagi belajar, masih cuba untuk mengenali dunia, tetapi didedahkan dan diajar perkara yang seperti itu. Animasi tersebut dah pun berusia belasan tahun, dan ada anak-anak yang menonton itu pun dah mula membesar dan sekarang diwarisi pula oleh generasi yang baru sebagai santapan mereka. Mereka pula yang sambung menonton perkara tersebut. Maka tidak heranlah jika remaja hari ini melakukan jenayah dan melakukan perkara-perkara yang di luar akal fikir manusia yang waras. Sehingga apa yang terjadi sebelum ini, mesti kita pernah dengar kes viral sebelum ini, iaitu remaja tikam kawan, remaja bakar kekasih dekat kelapa sawit, dan banyak lagi kes yang melibatkan remaja yang agak kejam lah, yang kita pun tidak sangka. Bila kanak-kanak dah dididik dan didedahkan dengan perkara tersebut, maka mereka akan mencuba dan mereka akan mengatakan ia adalah normal dan boleh dilakukan. Di dalam channel Mondo Media ini pun mereka mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh. Lelaki dengan lelaki tidak berpakaian mandi bersama-sama, dan lelaki itu bukan kanak-kanak, tetapi lelaki itu adalah lelaki dewasa. Adalah lebih baik blok channel ini, hide channel ini. Tapi macam mana nak blok, macam mana nak hide channel tersebut, saya akan tunjukkan nanti di ujung video ini macam mana kita nak hide, macam mana kita nak sorokkan channel-channel yang tidak sepatutnya ini daripada muncul di beranda YouTube kita. Yang kedua, Mami Long Legs, yang memaparkan seorang ibu yang dirasuk oleh entiti yang boleh jadikan badannya menjadi panjang, kira macam jin lah, dan membunuh orang sekelilingnya dengan kejam tanpa ada belas kasihan. Dan entiti tersebut pun dia bunuh ibu kandung kanak-kanak tadi. Mami Long Legs ni pula menggantikan untuk menjaga anak tadi. Maka diajarlah anak tersebut dengan perkara-perkara yang jahat seperti membunuh, merosakkan harta benda, berdendam, dan melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh. Di dalam animasi ini juga wujudnya dengan pelbagai rupa dan watak, pelbagai perkara yang jahat dia lakukan. Dan semestinya view daripada animasi ini memang berjuta-juta orang tengok. Saya sendiri yang baru tengok pun rasa animasi ini memang di luar nalar lah, memang kejam nak mampus. Lagi-lagi watak yang dibawa oleh animasi tersebut ialah mami, watak seorang ibu dengan anak, watak seorang ibu yang melakukan perkara-perkara yang jahat bersama dengan anaknya. Maka jika anak-anak kita tengok animasi Mami Long Legs ni yang punya banyak episod yang kejam dan juga siri-siri pembunuhan yang mudah ditonton, yang mempunyai jutaan view, maka tidak heranlah jika anak-anak kita jadi nakal, tidak ada rasa belas kasihan pada orang lain, kurang rasa sayang kepada orang lain, perkara-perkara yang pelik. Sebab ikutan anak-anak ini adalah animasi yang tidak sepatutnya. Mereka akan menggunakan bahasa animasi tersebut, bertindak dengan mengikut animasi tersebut. Lagi seram ialah mereka bermain dengan alat penggiling, yang mana budak itu dimasukkan ke dalam penggiling tu dan dihiris bersama-sama. Kita ni tengok budak main pisau pun kita dah seram, apatah lagi kalau tikam diri sendiri, masukkan tangan dalam blender dan kisar, masuk bawah kereta dan sebagainya. Na'udzubillah. Semoga anak-anak kita dijauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Dan hakikat yang perlu kita tahu bahawa anak-anak ni mencontohi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Lebih-lebih lagi apabila mengisahkan seorang ibu dan anak bekerjasama untuk melakukan perkara-perkara yang jahat. Yang ketiga, animasi Long Horse ataupun dipanggil sebagai Darkest of Dream. Animasi ini berbentuk tengkorak kepala kuda yang panjang dan akan mengganggu kanak-kanak yang sedang tidur
dengan bermacam-macam rupa yang menakutkan. Cuba untuk merasuk bagi sesiapa yang melihatnya dengan berbagai-bagai adegan. Long hosting juga dah diserapkan melalui lagu, tarian dan animasi yang berbentuk kanak-kanak dengan pelbagai episod dan pelbagai cara yang menakutkan anak-anak. Ia memberi kesan yang tidak baik kepada budak, menakut-nakutkan, membisikkan ayat-ayat yang tidak baik, boleh membuatkan anak berhalusinasi, membayangkan perkara seperti hantu, syaitan, jin ketika bersendirian ataupun sedang tidur. Ini juga boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak. Budak masih kecil tapi dah diisi jiwanya dengan ketakutan, menjadikan anak-anak itu lemah, bahkan akan bertindak dengan tidak tentu arah bila ada perkara-perkara yang menakutkan menimpa mereka. Mudah membayangkan perkara yang bukan-bukan dan mudah bersangka buruk. Dan memang jelas ini adalah tidak baik untuk anak-anak kita. Cuba bayangkan kalau anak-anak dibiarkan menonton animasi tersebut berhari-hari, boleh rosak jiwa budak tersebut. Na'udzubillah. Makanya daripada itu anak susah nak mendengar nasihat, anak susah nak menerima pelajaran dan sebagainya, sebab hati dah diisi dengan pelbagai perkara-perkara yang tidak baik. Yang keempat itu misi Huggy Wuggy. Animasi ini memang terkenal lah, siap ada patung lagi dijual di mana-mana. Dan memang ramailah kanak-kanak yang terikut-ikut dengan animasi ini. Kartun yang murahnya nampak comel, tapi di sebalik itu wataknya bertukar menjadi jahat dan membunuh. Kartun tersebut ada misi, iaitu untuk membunuh seluruh ahli keluarganya, hanya disebabkan tidak ada sesiapa pun yang dah sayang kepada dia. Memang betul-betul bahaya. Kartun ini juga boleh mempengaruhi kanak-kanak, bagaimana dikongsikan oleh seorang ibu yang bernama Nurul. Beliau mempunyai seorang anak lelaki yang sopan dan lembut ketika berbicara, tetapi mak dia bagi kartun dan tidak pantau, sehinggalah kanak-kanak tersebut tengok YouTube dan budak tersebut dah ketagih minat untuk tengok animasi Huggy Wuggy ni, sehinggalah budak tersebut pun mudah menjerit pada adiknya, dan dicerita budak lelaki tersebut ambil gunting dan nak tikam adiknya yang masih kecil lagi. Nasib baik mak dia sempat tengok. Bila dia siasat apa yang buatkan budak tersebut buat macam tu, maka budak tu cakap video Huggy Wuggy tu selalu buat macam tu, main tikam-tikam orang dengan benda-benda yang tajam. Dikongsikan juga oleh ibu bapa yang lain, ada kanak-kanak yang berkongsi dengan kawannya yang budak tu berniat nak bunuh mak ayah dia pada waktu malam disebabkan mak ayah dia dah tidak sayang lagi kepada dia. Allahu Akbar. Seram. Kalaulah terjadi sesuatu pasti akan menyesal tidak sudah. Memang tidak dinafikan animasi kartun yang ada di YouTube sekarang ini memang bersepah, dan yang karut-marut pun tidak ada faedahnya pun bersifar. Makanya bila anak-anak buka YouTube perlulah dipantau dan beri apa yang patut saja untuk mereka tonton, beri perhatian kepada mereka. Dan kalau sahabat semua ada masa boleh tengok kartun tersebut dan nilaikanlah sendiri, kartun ini sesuai ataupun tidak untuk kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke bawah. Boleh juga komen pendapat anda di bawah. Yang kelima, animasi Skibidi Toilet. Animasi ini memang haram jadah betul lah. Dalam banyak-banyak animasi, ini adalah animasi terbaru dan tidak ada faedah langsung. Animasi ini menampilkan watak kepala lelaki dalam mangkuk lubang tandas. Apa yang menjijikkan lagi ialah dia keluar daripada mangkuk tandas tu dengan pelbagai rupa yang menakutkan dan buruk lagi. Sambil menyanyi lagu Skibidi Bam Bom Bom dan sebagainya. Dia menyanyi benda yang tidak ada maksud. Dia akan terus menyanyi sampailah ada watak yang lain untuk tekan flash. Paling tak gunanya lagi animasi ini ialah mereka saling berbunuhan antara satu dengan yang lain sambil terpecik darah dalam animasi tersebut. Memang agak kejam jugalah. Animasi Skibidi ni tak ada jalan cerita. Yang dia tahu muncul dalam mangkuk tandas, kemudian buat muka pelik, menyanyi dan bertindak serang menyerang antara satu dengan lain. Itu sahaja. Kanak-kanak pun tengok berulang-ulang, sehinggalah kanak-kanak pun ikut, dan viral lah di TikTok baru-baru ini kanak-kanak yang meniru aksi animasi Skibidi. Dia masuk dalam bakul dan goyang-goyang kepala sambil menyanyi. Nasib baik dia masuk dalam bakul. Kalau dia masuk dalam lubang tandas dekat rumah tu, naya juga. Sahabat semua, hakikatnya perkara tersebut memang akan merosakkan psikologi kanak-kanak yang hanya ikut apa sahaja yang mereka lihat dalam video yang negatif. Dan kanak-kanak ini belum lagi boleh membezakan antara yang baik dan juga yang buruk. Maka bila mereka dipengaruhi, ibu bapalah yang akan menanggung akibatnya. Yang terakhir ialah animasi. Antaranya dimasukkan dalam kartun Lightyear, Zootopia dan banyak lagi yang memaparkan perkahwinan sejenis sehinggalah mempunyai anak, termasuklah dalam Transformer. Dan sebenarnya memang mereka masukkan dan selitkan dalam banyak-banyak kartun yang kita sendiri pun tidak sedar. Tetapi itulah virus yang mereka cuba nak sampaikan, cuba nak sebarkan kepada kita semua. Sangat banyak. Mereka yang songsang ni memang sengaja nak didik anak-anak kita untuk menerima lagi bahasa ini walaupun di pelbagai negara. Mereka cuba nak menormalisasikan kaum pelangi.
Makanya mereka didik daripada kanak-kanak sehingga bila dah besar, maka mereka akan mudah untuk menerima perkara-perkara yang tersebut. Itulah ujian kita sebagai ibu bapa di akhir zaman ini. Meskipun begitu, sebagai ibu bapa telah menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga anak-anak, memberikan yang terbaik buat mereka. Peranan kita adalah menjaga anak-anak, menyuruh kepada kebaikan, tegah daripada perkara yang mungkar, tegah juga daripada tengok benda-benda yang karut dan tidak berkemanusiaan, tidak berfaedah dan membawa kesan yang negatif, terutamanya kepada anak-anak kita seperti video-video yang saya sebutkan tadi. Sahabat semua, anak ini adalah fitrah seperti kain putih yang ibu bapa lah yang akan mencorakkan, membentuk mereka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang bermaksud setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci bersih. Kedua ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Baginda Nabi dah menasihati kita, seseorang anak itu akan berperwatakan seperti ibu ayahnya, tutur bicaranya pun mengikut ibu ayahnya, sebab mereka lah contoh awal bagi anak-anak tersebut. Mendidik, menjaga dan membentuk seseorang itu pun adalah daripada ibu bapanya. Ke ibu ayah lah yang akan menjadi guru daripada anak itu lahir sehinggalah besar. Dan tua bangka ni pun ibu ayah tetap masih lagi menasihati kita, tetap mendidik kita, tegah kita buat perkara-perkara yang mungkar, suruh buat kebaikan. Hanya buat kita semua yang masih muda ni, masih lagi belajar untuk menjadi ibu bapa yang baik, adalah perlu untuk kita perbaiki lagi. Cuba belajar dan mengambil tahu dan cakna akan hal anak-anak kita. Acuan dan didikan kita kepada anak-anak hari ini akan kita hadap nanti bila mereka dah besar. Maka dari awal ni lah kita nak cegah daripada tengok benda-benda yang tidak elok. Kalau dekat YouTube ni, cara untuk nak hide satu-satu channel itu ialah kita masuk ke YouTube dan tekan setting, kemudian tekan general dan turn on restrict mode. Bila dah on, maka kita pergi ke channel yang kita tidak mahu. Klik 3 titik yang dekat atas ni dan klik hide user from my channel. Sahabat semua, saya risau, tuan-puan pun risau mengenai gadget yang seperti pisau bila ia akan boleh mencederakan anak kita. Lebih-lebih lagi bila mereka tidak tahu menggunakannya. Maka kitalah yang mencegah daripada awal. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-wiqayatu khairum minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengubati. Maka kita cubalah mencegah. Kalau dah tidak dapat mencegah, maka akan keluarlah ayat-ayat orang tua pula, kecil tak nak mampus, dah besar menyusahkan. Maka sebagai ibu ayah, kita tidak mahulah anak kita sebagai beban kepada kita. Yang kita mahukan ialah anak menjadi penunjuk mata bila dia membuat kebaikan dan beri manfaat kepada orang lain. Jadi marilah sama-sama kita mendoakan anak-anak kita semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat, dibimbing dalam kebaikan dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik, menjadi anak yang saleh dan solehah. Bila kita dah tidak ada dalam dunia ini pun, mereka masih lagi beri kebaikan kepada kita semua. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.